Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya qawi ya matin ikfi syarra zalimin. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wa min syarri dunya wa syarril akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Muka surat 193. Right. Baik, sesi yang terlalu habis dah sifat mutakallim. Tuhan itu bersifat dengan berbicara. Itu adalah sifat yang ketujuh dalam sifat ma'ani, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basarka, kalam. So, semua ni dah bincang dah with the previous sessions. So now bila ada nafsiyah, okay, recall balik. Sifat 20 ni divided into sifat nafsiyah, wujud, salbiyah dan juga ma'ani dan juga ma'nawiyah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamu bi nafsi, wahdaniyah. Okey, 5 tu salbiyah. Okey, nafsiyah merujuk pada zat Allah, ada. Allah tu ada. Saya tak bincanglah apa perbezaan antara qaul Imam Fakhruddin Ar-Razi, adakah dia hal, adakah dia hadza min ghawamidil kalam. Mengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, sifat wujud itu direct merujuk kepada zat sesuatu, zat Allah. Sifat salbiyah yang memberi erti negatif, tak ada. Sifat yang menafikan sesuatu yang tidak layak atas zat Allah. Habis qidam sedia ada, betul lah, apa pula tak layak? Anda kena lihat mafhum dia. Qidam bererti tidak berpermulaan. So begins with the word negative statement. Tidak berpermulaan. Qidam, baqa, tidak berpengakhiran. Baqa kekal. Okey, qiyamuhu bi nafsih, sesuatu yang tidak menghajat kepada murajih wala mahal. Ini saya repeat aja previous months ya. Okey, mukhalafatuhu lil hawadisi, tidak menyerupai apapun sesuatu yang baru. Tu maksudnya tidak. Bila sebut botak apa yang anda fikir? Tidak berrambut. Tu dia jadi salbiah tu. Okey. Kalau dan seumpamanya, rompong bererti tidak bergigi. Fokus kat situ. Kalau tak nanti silap. Apa pula salbiah ni tak ada pada Allah? Betul lah tu, qidam, baqa, mukhalafatul wahdaniyah. Okey. Okey, ma'ani adalah sifat yang wujud yang betul-betul ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada 7. Jangan kita bincang daripada kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Allah itu kalam lah, cerita Nabi Musa berdialog dengan Allah, macam mana dia berdialog. Adakah ada face to face? Tidak. Iaitu dengan cara terangkat hijab sehingga Nabi Musa AS memahami kalam Allah. Dan tidak boleh kita berfikir Ahlussunnah wal Jamaah. So you have to be able to differentiate between Ahlussunnah wal Jamaah dan juga orang lain yang mengaku-ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah, Allah tidak bertempat, khalas. Ini asas tau. Ada segelintir ustaz masih kata lagi, ya, orang maklumkan pada saya, dia tanya pada ustaz, kata Allah di mana-mana. That's not correct. Hadza ghair sawab. Allah bukan kat mana-mana. Allah tidak bertempat sebab dia tak perlu kepada tempat. Tu qiyamuhu bi nafsi, sebab dia berdiri pada sendiri. Berdiri bukan masuk kaki lah. Dia independent. Dia bebas. Dia tidak perlu kepada apa-apa. Tu nak bikin macam tu. Habis tu yang bercakap dekat Tursina tu macam mana? Nabi Musa kan bermunajat di Gunung Tursina. Dan dia berdialog dengan Allah di situ. Bukankah ini membawa menatijahkan bahawa Allah itu berada di atas gunung? Tidak. Apa kata syarah Imam Nawawi ketika Rasulullah SAW mi'raj hingga kepada lokasi yang habis dah. Di alam ni Sidratul Muntaha. Bukan dia jumpa Allah ke untuk menerima satu instruction, satu arahan mewajibkan solat? Bukan begitu? Tidak.
Itu tempat yang mulia untuk berbicara, untuk menerima perintah. Manusia, makhluk perlukan tempat. Jadi kenapa kenapa Nabi Muhammad SAW itu mi'raj sehingga ke Sidratul Muntaha? Tempat untuk menerima arahan Allah. Ramai yang masih faham bahwa Nabi berjumpa Allah di Sidratul Muntaha. Tanpa sedar Anda baru saja melokasikan, memposisikan Allah di suatu tempat. Dan ini tidak betul. Kerana apa? Itu sebenarnya ini topik yang terakhir nanti. Kalaupun Anda suka mencari-cari ayat yang zahir maknanya menunjukkan lokasi-lokasi ataupun tempat pada Allah SWT, ya bukan sekadar dalil itu. Ada dalil menunjukkan secara zahir. Sebab itu al-zahir laysa bil murad. Zahir bagi perkataan ataupun makna ayat-ayat mutasyabihat itu bukanlah yang dikehendaki. Ada ayat yang mengatakan ada dalil yang mengatakan apabila hamba-Mu bertanya tentangku, idza sa'alaka ibadi anni, wahai Muhammad, apabila hamba-Mu bertanya tentang aku, maka kau katakanlah fa inni qarib, bahawa aku dekat. Tadi sekejap kata di arah, sekejap kat langit, sekejap dekat. Dan Allah itu dekat daripada urat tenggorokan leher. Di sini ke? Sekarang kat leher pula. So sekiranya Anda sengaja, ini dilarang dalam Iljamul Awam oleh Imam Ghazali rahimahullah. Orang awam itu jangan mencari-cari benda-benda seperti ini. Ada 7 prinsip kan? Diam, imsak, bertanya pada orang yang ahlinya, sengaja mencungkil-cungkil, sengaja mencari-cari lokasi Allah berdasarkan ayat-ayat yang samar. Sedangkan kita diajar mengikut ayat yang pasti, maknanya muhkamat. Maka kalau dikira-kira begitu, banyak sebenarnya Allah bukan saja secara zahir, walaupun ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pegangan-pegangan ini yang mengatakan Allah di arsy, mengatakan Allah di langit. Ya bukan itu saja, Allah ada di Palestina berdasarkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ingin pergi ke Palestina dalam satu ayat. Dalam surah Al-Hadid dia mengatakan wa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kamu di mana saja berada. So ayat-ayat yang zahirnya, dan zahir ini bukanlah yang dikehendaki, orang yang berpegang pada zahir lafaz, makna bagi zahir perkataan itu nanti akan ada jumpa. There are a lot of contradiction. Hunaka ta'arud baina hadhihi al-ayat wal ayat al-ukhra binisbati ila makan lillah. Anda akan jumpa satu konflik, satu pertentangan antara ayat-ayat yang lain ketika membicarakan lokasi Allah. Sekejap di Palestin, sekejap dekat urat leher, sekejap dekat, sekejap. Hamba yang paling hampir kepada Allah SWT ialah ketika anda sujud. Ketika sujud, sekejap ketika sujud. Lalu di mana? Sebab itu dalam ayat-ayat mutasyabihat yang samar. Kenapa anda mengatakan ini samar? Kerana ayat yang jelas yang seharusnya menjadi prinsip itu, muhkamat, mengatakan Allah tidak sama dengan apapun. Nah, itu dia punya isu itu begitu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ikut yang konsep yang ini yang jelas. Lokasi tempat itu makhluk, memakhlukkan. Tapi kan Allah sendiri yang cakap? Tidak. Itu ayat mutasyabihat. Anda tidak boleh memaknai perkataan itu. Apa kata Imam Sufyan al-Thawri, Al-Auza'i, Ibn Mubarak? Anda rujuk tafsir Baghawi, semuanya mengatakan salaf as-salih itu tidak memaknai ataupun dengan perkataan amaruha kama ja'at. Mereka baca sambil lalu seperti mana yang tertera without putting the real meaning of that word. Biduna yata'il ma'ani zahir li hadzal lafaz. Lihat zahir rasa bil murad. Kerana makna zahir itu bukan yang dikehendaki. Rujuk tafsir Ibnu Katsir dia mengatakan juga demikian. As-salafus salih amaruha kama ja'at. Bila baca tak ada benda-benda macam ni, Ar-Rahman al-Istawa, apa maknanya? Dia baca lalu, dia tak persoal, tak bagi mana. Your problem is giving the meaning of that word. Masalah anda meletakkan makna istawa sebagai bersemayam. Bersemayam kamus Dewan Cetakan keempat, makna dia duduk, nongkrong. Tu problem dia. Anda dah tetapkan makna, kemudian baru acah-acah menafikan semula. Tak betul. Allah duduk, tapi duduk dia tak sama dengan makhluk. Allah bersemayam tapi tak sama. Dia tak boleh.
Akhirnya nanti Anda akan mengatakan Allah sakit, kerana ada hadis yang menyebut secara zahirnya begitu. Allah sakit tapi sakitnya tak seperti manusia, tetapi Anda menetapkan sakit. Anda menetapkan Allah ada tapak kaki. Berlaku? Itu problem literalis, orang yang membaca zahir dalam beberapa aspek dan ayat mutasyabihat. Dan Sahih Bukhari, fahzurhum. Kalau ada orang yang mentakwil-takwil memberikan maknanya apa ada perkataan mutasyabihat, itulah yang disifatkan oleh Allah yang punya penyakit az-zaighun fil qalbi. Penyakit, ada berpenyakit, fahzaruhum, maka kau waspada terhadap golongan ini. You can find them in YouTube. Lot of ustaz. Dia punya faham. Sebab itu saya katakan zaman ini bukan sekadar ustaz. Ustaz tu fahaman apa? I was told that some ustaz say that berkompang dan bergendang di dalam masjid haram, dosa, bid'ah dan sebagainya. People came to me and report to me. Orang maklumkan pada saya, dia mengatakan ada satu itu dia mengatakan ini bulan Maulid Rasul, bergendang, bernasyid dan qasidah di dalam surau masjid, haram, tak boleh. Ngomongi siapa? Ngomongmu. Anda rujuk Al-Fiqhul Kubra Al-Fiqhiyah, Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah dari Ibn Hajar Al-Haytami. Ini budak syariah pasti tahu kitab ini. Kalau tak tahu berarti Anda ponting kuliah, itu saja. Ada 4 jilid. Buku surat 356 Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah. Itu dalam PDF-nya juga boleh di-download. Kalau Anda mau beli 4 jilid barangkali makan 300-400. Ya saya bacakan di sini. Saya bacakan di sini ya. Ini tadi haram tadi gaduh goro-goro saya ke semayar. Ustaz pahaman apa to? Wis ngono wae. Bergendang itu diharuskan, walaupun tidak saya mempromosikan, mungkin ada gangguan dan sebagainya, tapi isunya boleh atau tidak boleh, bukan mau buatkah tidak buat. Maka di sini mengatakan bahwa Ibnu Hajar Al-Haytami dia mengatakan ya ini dalam bab nikah. Baca kitab klasik ni pening tau, kitab dulu dia tak ada indeks bang. Dia cakap soal kumpang, kamu nak cari dalam bab apa? Sebab tu orang baca pondok, dia berkulit ke kulit, dia tak ada indeks kitab dulu ni. Dia cuma ada tajuk je, munakahat. Dalam munakahat tu macam pada pandai kau lah cari. Sebab tu kalau tak baca tebuk-tebuk tak jumpa. Kalau nak ni isu ni apa? Isu kumpang berguna dalam masjid atau surau. Nak buka bab apa? Tengok dia punya fihris, daftar isi. Nak tengok bab apa? Bab kompang. Sumpah tak jumpa. Bab nikah. Apa pula bergendang? Cuba cerita dia begini. Qala a'linu hadzal nikah wa af'aluhu fil masajid. Ini dalil yang diambil bersandarkan oleh Ibnu Hajar Haytami. Ini kan hebat, ini ulama besar ni dalam mazhab Syafi'i, pengarang Tuhfatul Muhtaj. Dia mengatakan begini, kata Nabi kan, kamu isytiharkanlah nikah pernikahan ini. Sebab itu walimah hukumnya sunat. Orang yo nikahan orang mantu keten-keten orang jemput orang apa-apa. Tapi itu hukumnya sunat. Walimah hukumnya sunat. Aulim walau bisyad. Bikinlah walimatul urus walaupun dengan seekor kambing. Tapi Nabi kata begitu sebab nak isytihar. You want to publicize the celebrate the marriage. You want to publicize to the people that this couple has solemnly married, telah pun dinikahkan. Itu tujuannya. Maka hukumnya sunat. Jadi Nabi hadis Nabi itu kata alinu hadzal nikah, kamu isytiharkan nikah. Yang namanya walimah aku mesti menjamu orang ya. Ini dalam bab fiqh. Alang-alang saya menyebut konsep ini, bab ini, maka saya I give you the points. Yang namanya walimah itu mesti bagi makan. Kalau tidak bagi makan itu bukan walimah. Dan fiqh tidak mengatakan apa mesti ono rendangi lah, apa mesti ono kina-kina apa biasanya, mentaram orang mentaram gaduh lah apa lah. Agama tidak mengatakan mesti ada rendang, mesti ada mentaram, mesti ada itu bla bla bla, tidak. Cuma dia kata mesti ada coba. Kondangan kalau ada biskut Mary dengan roti dengan air jarang, Anda makan atau tidak? Anda kondangan buka biskut Mary, sebelah biskut Tiger, sebelah lagi biskut Oreo. Kemudian airnya jarang, Anda makan atau tidak? Makan, tapi balik nanti bising ya ora. Coyo aku.
Alang-alang bayar kok amit-amit gitu. Jadi itu kan orang suka cakap depan gitu. Ya. Oh sekone ngeletis yang kok. Baik. Kamu elankan saja. Saya minta maaf. Sungai Lang Tengah banyak Jawa, Sungai Lang Baru banyak Melayu. Baik. Saya telah ditegur tu ya. Nah, tegur cara baiklah Medang-Medang. Saya kaki Medang kan. Baik. Kamu elankanlah pernikahan ini waf'aluhu fil masajid dan buatlah di dalam masjid. Buat rumah boleh, ya. Jadi bukanlah secara wajib. Tak faham lagi. Bernikah di mana? Tempat perempuan, bukan tempat lelaki bang. Tak faham lagi tu ada tu. Masjid ni kali tempat perempuan, bukan tempat lelaki. Ya, dari enactment pun cakap begitu. Okey. Waf'aluhu fil masjid. Kamu elankan nikah tu dan kamu buatlah dalam masjid. This is the relevant point. Wadribu alaihi biduf. Kamu tabuhlah dengan kompang rebana. Wadribu alaihi duf. Dia tak suruh dengan gitar bass ya. Wadribu alaihi biduf. Buat orang kompang. Habis itu saya kondangan ada gitar bass lah pakai. Saya tak tahu lah kitab mana, tanya lah dia. Sebab tu kena rebana dan kompang. Sebab itu lah prok gimbring prok. Habis-habis tak ada orang nak kompang pasang kaset sudahlah. Macam mana hukum dia? Hukumnya just save budget, itu saja kok. Okey, prak, talak untung, akhirnya bankrupt. Ngono kan, kompang ngono kan bunyinya. Tak tung, prap. Okey, itu hukumnya sunat. Wa fihi ima. This is the relevant point to the issue we just discussed now. Wa fihi ima'un dan padanya berdasarkan hadis ini ima isyarat. Ila jawazi darbid dufi, keharusan bolehnya menabuh rebana fil masajid, di dalam masjid. Wali ajli dzalik fa'ala taslimihi, dan demikian itu ke atas yang menerima pandangan ini fayuqasu bihi ghairuhu, maka dia dikiaskan dengan benda-benda yang lain. I'm sorry, saya telah termasuk wilayah fiqh malam ini. Fayuqasu bihi ghairuhu, maka dikiaskan dengan perkara yang lain. Kecuali anda menari, mendendangkan kasidah syair yang lirik-liriknya itu teruk-teruk, lirik-liriknya jahiliyah dan sebagainya, itu yang haram. Tapi kalau kau berkasidah, anda mengatakan, setengah orang kan suka menyindir ya Hanana dan sebagainya, bukan? Oke, berkasidah kita syair dan diiringi dengan aluan kompang, ima'u jawaz darbid dufi fil masajid. Hadha ra'yu man Ibnu Hajar al-Haythami في كتابه الشهير يسمى بإيه؟ الفتاوى الكبرى الفقهية. خلاص jelas ya? Jelas. I got a lot of information because people told me. Itu saja, bukan saya cari rahsia, tak ada masa lah saya cari rahsia orang ni. Baik. Okey, habis ya. Masuk balik sifat ma'nawiyah. So bila dah nafsiyah, salbiyah, ma'ani, setelah kategori, wahada sinfun akhar. Sinfun akhar, nama dia sifat ma'nawiyah. Ma'ani ma'nawiyah. Selepas membahaskan 7 sifat ma'niyah, right? Para ulama usuluddin, qala al-musannifu hafizahullah, para ulama usuluddin meneruskan pula dengan perbicaraan tentang sifat ma'nawiyah yang 7 sebagai lazim, kesinambungan. Apa itu lazim? Mesti, automatik mesti jadi, automatik mesti ada, berkesinambungan, berkaitan, necessary implication, natijah yang wajib pasti ada. Itu lazim. Dia tak sama dengan orang Melayu. Di waktu pagi lazimnya dia sarapan lempeng, totol, sambal hijau. Anda tahu? Tengah viral kan? Sekeping RM1 ambil kau, baik buat sendiri. Marah orang niaga. It's up to you. Lempeng, totol, cili rawit, hijau, pedas tahap gaban. Okey. Lazim dari bahasa orang Melayu bererti biasanya. And this is not correct. Dalam Syifa 20 bila cakap lazim pasti bermakna al-hatmi. Lazimlah. Okey. Right? Lazimlah dia. Okey.
Jadi, saya baca dulu, I will explain later. Sifat ma'nawiyah yang 7 sebagai lazim, kesinambungan berkaitan kepada sifat ma'ani yang 7 dulu. Maka sifat ma'nawiyah itu disebut nanti kaunuhu qadiran. Kaunuhu, itu ma'nawiyah. Keadaannya yang bersifat dengan sifat. Panjang bona kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Kaunuhu keadaannya bersifat dengan sifat. Maka itu ada kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, basiran dan mutakalliman. Ma'nawiyah 7, ma'ani 7. Jadi 14 campur kidam ada 5, jadi berapa? 14 campur 5 19. Campur lagi, kau campur lagi satu nafsi aja wujud, jadilah 20. Tu mai sebab 20. Ini basic bang, basic requirement mengenal ma'rifatullah, ketuhanan Allah, sifat 20 ni. Asas sifat Allah bukan sekadar 20. Okey, yang banyak lagi. Okey, cuba cek. Okey, kita pergi dengan bacaan sardan saja. Sardan means we just look at it quickly. 194. Okey, sifat ma'nawiyah. Jadi begini ya, kalau anda masih tidak jelas ya saya bacakan satu kitab ini supaya anda lebih jelas. Malah ni gini. Sifat ma'nawiyah itu the predicative attribute. Sifat al-ma'nawiyah. These attributes are called predicative attributes because they are ascribed the predicated meanings for the attributes. You should know that this predication is from both sides, the entirety and the attributes. The predicative attributes are Him being all powerful, kaunuhu qadiran dan sebagainya. Bila cakap kaunuhu qadiran, keadaannya yang bersifat dengan sifat berkuasa, Him being all powerful. Saya cakap ada orang England kan, right? Is a necessary implication. Keadaannya yang bersifat dengan sifat berkuasa itu adalah necessary implication, lazim, natijah otomatik yang bersandarkan berpunca daripada ma'ani tadi. Apa? Kudrah. Kaunuhu qadiran itu adalah lazim, natijah daripada apa? Sifat kudrah. Dia nak cakap macam tu. Habis buat apa nak cakap, kan dah faham kan Allah tu Maha berkuasa. Yang kau repeat lagi keadaannya yang bersifat dengan sifat berkuasa tu napa? Sebab itu ulama khilaf. Imam Abu Hasan al-Asy'ari dia bukan tidak menyetujui, bukan dia menolak sifat ma'nawiyah. Imam Sanusi ya. Okey, bukan dia mengatakan ma'nawiyah ni tak ada, bukan dia kata tak ada. Sifat ma'nawiyah ini menjadi redundant, menjadi lebihan, tak perlulah cakap sebab orang dah faham bahawa Allah itu Maha berkuasa. So tak perlu repeat keadaannya yang Maha bersifat dengan sifat berkuasa bla bla bla. Sebab itu setengah sifat 20, dia ada 13 sifat saja. 7 ma'ani campur salbiah 5 12 plus 1 nafsi yang wujud jadi 13. Tajuk buku sifat 20, kenapa jadi 13? Itu juga Abu Hasan al-Asy'ari, it's okay, tak salah. Maka Imam Abu Hasan al-Asy'ari mengatakan itu hanya lebihan, redundant saja, lebihan lah, kalau tak sebut pun orang faham dah. Dia bukan menafikan sifat itu. Jadi lazim. Apakah pengertian sifat kaunuhu qadiran? Cara mengetahui beriman dengan serta dalilnya. Cara mengetahui dan beriman wajib, berarti tak percaya dosa. Wajib ke atas setiap mukallaf mengetahui dan beriktikad bahawa setiap orang yang balik akil dan sampai seruan mengetahui dan mempercayai, meyakini. I'tiqad ni meyakini, percaya 100%. 99% fail. Meyakini bahawa wajib pasti bagi Allah Ta'ala bersifat dengan keadaannya yang berperkuasa, mempunyai sifat kuasa dan mustahil atasnya berkeadaan yang lemah. Itu so some sort of takkid. Ia sebagai penegasan dan pengukuhan, further confirmation of sifat ma'ani tadi tu. Penegasan bahawa Allah ni ada sifat qudrah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ditegaskan lagi ni, dikuatkan lagi dengan sifat ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu lazim dan ma'ani menjadi malzum. Malzum adalah sumber daripada mana? Daripada kepada sifat ma'nawiyah ni tadi. Okey, cukup.
poin utama dia, sifat maknawiyah. Ini saya cakap pada orang awam. Okey, saya bukan cakap dengan sifat maknawiyah itu adalah penegasan. Itu, that's the point. Penegasan bahawa Allah sentiasa bersifat dengan sifat-sifat ma'ani. Tu ambillah poin besar tu kalau pun tak faham hal tu apa. Okey. Sesuai itu dikelalinnya mengatakan Allah bersifat dengan keadaannya yang berkuasa dan mempunyai sifat berkuasa. Itu ya. Iskindar confirmation. Okay. Right, next. Kenapa ada malaikat dengan tugas-tugasnya? Jika Allah Ta'ala berkuasa, kenapa perlu ada lagi malaikat berserta dengan tugas masing-masing? Dia tak boleh buat kerja sendiri ke? Dia lemah ke? Tidak. Maka dijawab oleh para ulama, bukan menunjukkan Allah Ta'ala, justru menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala yang boleh menciptakan apa sahaja yang makhluk, iaitu mungkinat. Kenapa kita sebut mungkinat? Sebab kita boleh ada dan kita boleh tiada pada bila-bila masa. Itu nak kena ingat. Level kita bukan wajib wujud, pasti ada, tu Allah. Level kita bukan pasti ada sampai bila-bila. Level kita, taraf kita adalah mumkinul wujud, iaitu ada dan kewujudan kita hanyalah sebatas possible. Boleh tak ada dan boleh tiada at any time, pada bila-bila masa. Tu nak kena ingat tu. Sebab kita sentiasa bergantung pada Allah. Itu istilah wajibul wujud dan mumkinul wujud. Tu kena faham. Okey. Jadi bukan menunjukkan Allah Ta'ala tu lemah, ya. Memang mereka menceritakan, nak tunjuk boleh menceritakan apa saja makhluk mungkinat termasuk malaikat dan menguasai mereka. Itu dia. Sebab tu Allah, dia ketika melakukan sesuatu, dia tidak mengambil manfaat. Adakah dia perlu sembahyang kamu supaya mengesahkan ketuhanannya sebagai Allah? Adakah Allah memerlukan sembahyang kamu untuk mengesahkan ketuhanannya sebagai Allah? Tidak. Kue sembahyang ya dia Allah, kue orang sembahyang pun dia Allah. Ayat tu nak kena faham daripada sudut kita, bukan sudut dia. Dari satu aspek lah, dari satu aspek begitu. Tu nak kena faham begitu. Sembahyang tu tak kisahlah. Sebab itu dikatakan, ya, itu cantik dalam satu kitab, itu Al-Misbahul Al-Azhar syarah kepada Fiqhul Akbar. Dia mengatakan begini, at-ta'ah mahbubatun lillah, ketaatan itu disukai di sisi Allah. Awak buat baik, ni nak kena tambah lah. Saya tahu saya tak baik, ya, sekadar berkongsi apa yang saya tahu. Buat baik ni jangan perasan orang sembahyang 5 waktu dah baik sangat. Jangan perasan begitu. Okey. Buat. Kena ada top up nilai tambah benda sunat. Itu dia. Susahlah saya nak begini bla 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 bla. Okey. Macam mana kita nak sembahyang? Kita nak kena faham. Macam mana nak faham? Kena belajar. Macam mana nak belajar? Kena mengaji. Saya tak katalah mengaji dengan saya, dengan siapa-siapa lah. Guru yang sahih, jangan hadisnya sahih, gurunya tak sahih pun masalah. Ya. Quran hadis sahih betul, pemahaman sahih tak? Mana saya tahu sahih? Awak ikutlah ulama-ulama yang terdahulu, salafus saleh siapa? Yang Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki, yang Ghazali dan seumpamanya. Mufassir yang awal. Sebab itu kena ada sanad belajar, bukan sanad Facebook, bukan sanad X. Sanad X sanad apa? Twitter dah tak dipanggil Twitter tau. Dipanggil apa? X. Sumpah kaki Twitter anda ni, buang masuk. Ya. Orang tak bagi Twitter dah, X. Okey. Jadi sanadnya sanad Facebook dan sebagainya. Sebab itu Nabi kata, ilmu ni sanad, kena cari guru, sambunglah sampai atas sampai Imam Abu Hasan Asy'ari. Ustaz ada sanad ke? Ada. Kalau orang duk tanya. Khatam tu saya bacalah nanti. Okey. Jadi kena, sebab tu kalau dah tak ada ulama mati semua jahil. Bila jahil tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, kita layan dirilah, syok sendirilah. Kalau kita suka medang je lah kerjanya 24 jam. Kalau kita suka bergosip lah. Jadi poin saya,
makanan, kita makan lempeng, totul, apa tadi tu, sambal hijau, itu untuk fizikal. Okey, membaca dan sebagainya tu untuk mental, untuk rohani berzikir, mengaji untuk mental dan untuk rohani. Alim mana pun kena mengaji bang. Kalau tak, nanti kita tak tahu kita ni tak tahu. Yang paling teruk adalah orang yang dirinya sakit tapi dia tidak sedar dirinya sakit. Itu masalah. Tahu-tahu je zup habis. Itu lebih baik orang yang sakit dan tahu dirinya sakit. Justru dia mencari ubat. Maka orang yang jahil tidak menyadari dirinya jahil itu bermasalah kerana sentiasa dia menganggap dirinya alim. Lalu dia tidak mau belajar. Itu lebih baik orang yang merasakan dirinya bodoh seperti saya. Lalu setelah menyadari jangan buat bodoh, ya bertambah bodoh. Menyadari bodoh, buat bodoh. Ya bodoh 2 kali. Sudah menyadari bodoh, maka pandai-pandailah mencari ilmu. Anda ni confirm ke amal ibadah anda ni rukun syarat sahnya betul? Confirm ke? Kena belajar tu. Kena belajar. Jangan ilmu umur 12 tahun dibawa ke umur 72 tahun. Apa punya telefon tak upgrade ni? Ilmu umur 15 tahun dipakai umur 40 tahun. Boleh pakai tak? Software tu boleh pakai tak? Dah hang, jengkreng, tak boleh pakai lah. Sebab tu kena mengaji. Okay? Bukan nak jadi ustaz. Semua nak jadi ustaz, siapa nak driver JCB? Okay? Belajar agama sebab kita orang Islam. Itu poin dia, ya. Jihad, jihad, jihad. Hamas, Qassam, Qassam. Tak pernah nampak muka kat masjid langsung. Harap terasa. Baik. Okey, sampai mana ni? Banyak melalut Hafizin malam ni. Baik. Okey, habis pergi. Dah macam-macam bunyi ya. Saya hanya percaya jam saya saja. Baik. Kaunuhu muridan, keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak mempunyai sifat kehendak. Apakah pengertian sifat kaunuhu muridan, cara mengetahui dan beriman dengannya? Saya dah habis cakap tadi. At-ta'ah mahbubah lillah. Ketaatan itu dicintai oleh Allah. Ya, anda sekarang dalam keadaan Allah suka anda. Khalas. Wal ma'asi maqduratun ghairu mahbubatin. Penderhakaan, penyimpangan, maksiat itu maqduratun. Anda boleh buat. Ditakdirkan dan kadang bukan disetujui, diizinkan oleh Allah. Tetapi ingat, ghairu mahbubatin, tidak disukai. Sebab ramai yang tak faham konsep. Kalau sembahyang, memanglah Allah yang buat benda baik. Kalau curi pisang tanduk, siapa yang merealisasikan? Siapakah yang menjadikan tindakan kecurian itu? Siapa? Masih lagi Allah. Anda tak boleh kata anda di sendiri, berarti anda punya kuasa. Sekarang Allah ada kuasa, anda pun ada kuasa. Allah kuasa yang baik-baik, yang buruk-buruk saya. No. Tapi Allah suruh tak? Tu yang orang tak boleh faham tu kadang. Apa pula curi pisang tanduk Allah yang jadikan? Ya. Berjayanya sebuah rompakan dengan izin Allah. Tapi Allah suruh ke? Tak. Allah suka ke? Tak. Jangan salah konsep. Orang nak terjun sungai nak bunuh diri, elok ke tak elok? Tak elok. Tapi dia terjun dan mati. Siapa yang mematikan dia? Dirinya sendiri? Allah. Tu nak kena faham macam tu. Iblis ni jahat ke baik? Siapa yang buat? Allah. Takkan iblis menjadikan dirinya? Tu nak kena faham. Oh, kalau begitu tak apalah ya, saya curi pisang, saya makan banyak-banyak, saya tak bayar sebab customer ramai, bukan perasaan pun. Bukan awak badir perasaan pun, saya order canai 15, dia bagi 20, dia tak perasan pun. Contohlah kan. Siapa tu? Ya Allah, Allah yang jadikan tu. Tapi dia reda ke? Tak, tu isu dia macam tu. Jangan fikir tak apalah saya curi pisang, dah Allah buat macam ni. Bagi pelempang sekali, pam. Kenapa pelempang saya? Allah yang jadikan, janganlah marah. Boleh kata begitu. Baik. Apakah cara mengetahui dan beriman? Wajib ke atas setiap mukallaf mengetahui dan beriktikad bahawa saya lajakkan 10 minit ya.
Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan keadaannya yang berkehendak, mempunyai sifat berkehendak, dan mustahil atasnya berkehendak yang tidak berkehendak atau yang tidak berkehendak. Keadaan Allah itu bersifat dengan sifat nak. Ini ada kaitan dengan tadi. Dah Allah nak saya macam ni, nak buat macam mana? Medang 24 jam. Tik tik ketik ketik ketik. Medang tik ketik ketik ketik. Kenapa tak improve your life? Kenapa tak nak berubah? Dah Allah nak saya mengelenting hari ni macam mana? Kau tak belajar sifat 20 ke? Macam mana jawab? Okey. Dia kan ada usaha bang. Dia kan ada usaha. Kalau tak usaha, Nabi tak pakai topi besi ketika perang, betul? Perang je lah. Kalau Allah nak aku menang, menang lah. Kalau Allah nak aku mati, dah. Dia ada usaha, ada training. Ni tengah semangat Hamas kan? Okey, saya cerita Hamas lah. Training dia, Al-Qassam, brigade dia, Al-Qassam. Dia senang-senang ke? Kalau Allah nak berjayakan aku menceroboh Gaza, jadilah. Kalau tak adalah. Bukan macam tu. Training macam askar biasa Hamas ni kan? Apa antara syarat-syarat nak masuk Brigade Al-Qassam? Syarat. Apa syarat nak masuk PTD, degree, bla bla bla. Kena exam kat Intan, kursus bla 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 bla. Okey, apa syarat nak jadi Brigade Al-Qassam? Saya dimaklumkan lah. You better check, double check. Baca Quran 1 juzuk sehari. Lepas tak, sendiri jawab. Tahajud tak tinggal. Nampak? Minta izin daripada orang tua nak jadi askar. Minta izin daripada nazir masjid dia tu nak jadi jihad. Okey. Kemudian dia hendaklah baca Quran, tak tinggal tahajud. Tu tentera dia macam tu. Kalau boleh, bolehlah. Kadang-kadang kita ni semangat je kat media sosial, kan? Baca Quran tak mau. Semangat je lebih. Tak mau lah. Semangat dan bertindak, tu maksud saya. Okey, Allah berkehendak dan kita ada juga konsep usaha. Ingat tak kes di mana seorang Arab Badui dia jumpa Nabi, dia parking unta dia kat luar, dia tak ikat. Kemudian dia bertawakal kepada Allah. Keluar-keluar apa jadi? Hilang dia mengadu pada Nabi. Unta den dah hilang. Nabi cakap apa? Jadi Nabi sekolahkan dia. Nabi cakap apa? Lain kali ikat dulu unta baru bertawakal. Jadi orang yang tak ada usaha ni, dia suruh pula seolah-olah Allah buat kerja. Faham tak? Dia tak usaha. Dia parking dia punya unta kat situ. Lepas tu dia bertawakal. Serah pada Allah dah. Dia suruh Allah jaga unta dia. Dia tak buat kerja, dia suruh Allah buat kerja untuk dia. Itu konsep dia begitu. Kalau kita tak nak usaha lebih, medang aja kerjanya. Medang. Alah, kalau dah kaya, ya kaya juga. Okey? So dia tak kerja, dia suruh Allah buat kerja supaya kaya untuk dia. Maksud tu konsep tu tak betul. Allah dah nak saya tak nak sembahyang, macam mana? Macam mana jawab dia tu? Boleh? Itu dah terperangkap dalam fahaman apa? Jabariyah. Semua Allah. Kita tak ada power. Tak ada kuasa. Lahai maka sahabat Allah memang tersahabat kan? Kena betulkan konsep tu. Okey. Buat apa nak sembahyang kalau kau dah memang, kalau kita ni dah memang ahli neraka, buat apa sembahyang? Macam mana jawab? Saya bagi contoh ekstrim. Buat apa kau nak sembahyang kalau kau masuk neraka besok macam? Macam mana? Boleh jawab tak? Boleh saya tak jawab? Senang je. Kau tahu ke aku masuk neraka? Jadi gitu ya. Buat apa nak kerja kuat? Kau dah miskin lah. Allah dah kata miskin macam mana? Kau tahu ke aku miskin ataupun kau tu miskin? Tak tahu kan? Kenapa tak bikin kau kaya? Kenapa kau tak bikin kau ahli syurga? Tu je. Orang kau dah malas macam idea. Tapi saya kadang-kadang suka dengan orang-orang yang pelik ni sebab saya boleh ambil idea. Ya? Tapi jangan terpengaruh lah. Itu je. Sebab tu anda akan lihat saya medang dengan orang yang pelik-pelik. Kadang-kadang lah, taklah selalu.
orang hisap apa orang pakai seluar pendek lah apa dan sebagainya. Jadi saya cakap awal, jangan cakap apalah Hafizin tu bagi kuliah kawan dengan orang pakai seluar pendek. Awak ingat orang pakai seluar pendek tu nak dekat kita ke dengan cerita agama? Nak ke? Tak nak. Kita kena pergi kat dia. Tu je dia. Awak ingat orang yang free hair, yang jenis pakai baju macam pelongsongan kori mateng, bungkus nangka dah masak, dia punya baju bukan nangka apa babal Jawa, Melayu pun babal yo. Jawa babal, Melayu bagi apa nangka muda tu? Alah baru okey, putih. Kalau belongsongan, kalau pakai sarung nangka putih tak ada masalah. Ini sarung nangka masak. Dia nak dekat dengan saya ke? Confirm tak nak. Habis tu ustaz sukalah dekat dengan tu. Tak adalah. Kalau dia nak tanya, kita pergilah, itu aja. Okey, kita bukan banyak benda lain nak buat. Okey, last. Kaunu aliman, keadaan Allah yang bersifat dengan sifat kaunu aliman, iaitu keadaan Allah yang bersifat dengan sifat mengetahui. Itu ya, saya dah cakap tadi, kaedah dia. Penegasan lazim necessary implication, natijah yang lazim dari sifat Allah bersifat dengan tahu itu, keadaannya sentiasa bersifat dengan tahu. Itu maknawiyah. Okay, saya tak cerita hal lah. Hal tu apa ya? Ghayatul maram fi ilmil kalam. Takkan saya nak buka Ghayatul maram fi ilmil kalam lil amidi untuk orang awam. Habislah. Okey. Jadi itu saja maksud dia, cara mengetahui. Wajib kata setiap kalam mengetahui dan beriktikad. Kita kena iktikad ni, Allah ni wajib bagi Allah tu bersifat dengan keadaannya yang berpengetahuan, mempunyai sifat pengetahuan, dan mustahil atasnya berkeadaan jahil atau tidak mengetahui. Dalilnya seperti apa? Cek balik seperti dalil burhan sifat pengetahuan. Kalau dia tak tahu berarti bodoh. Bodoh negatif. Negatif itu mustahil atas Allah, dia tahu. Kerana ada fahaman yang mengatakan Allah tak tahu detail-detail. Allah tahu cuma basic-basic, pun tak betul. Allah tahu semua lah. Allah tahu semua detail. Okey. Nampaknya tak habis maknawiyah. So nanti sambung lagi next 2 weeks, minggu keempat pada waktu dan hari yang sama. Saya akan habiskan maknawiyah tu dan saya akan pergi pada sifat harus. Sifat harus lepas tu ta'aluk. Ta'aluk ni ready bawa minyak cap kapak ya. Baik, ta'aluk. Sifat yang mempunyai ta'aluk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.